Jadi hadis yang mula-mula kita baca malam ni, hadis yang Imam Abu Daud ambil daripada Musaddad dan Abu Kamil itu, telah pun dibaca minggu lepas tapi tak ada nak bincang habis. Imam Abu Daud kata dua orang tu guru dia, Musaddad dan Abu Kamil, meriwayatkan hadis ini kepadanya dengan hadis masing-masingnya masuk dalam hadis yang seorang lagi, yakni hadis Musaddad masuk dalam hadis Abu Kamil, hadis Abu Kamil pula masuk ke dalam hadis Musaddad. Lepas tu hak lain tak apalah. Beliau riwayat daripada Bara bin Azib, dia berkata, saya ramaqtu Muhammadan, saya memerhatikan, saya tengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengikut riwayat Musaddad. Hak tu dia jelas lah, dia jelas. Dia sebut dengan jelas perkataan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengikut riwayat Musaddad. Abu Kamil berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ramaqtu Rasulullah, begitu. Itu lafaz Abu Kamil. Tengok tu ataupun perhati tu di mana? Fi salah, dalam sembahyang. Jadi adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dia tak sembahyang, ataupun dia sembahyang sekali dia perhatikan? Boleh jadi kedua-duanya. Fawajadtu qiyamahu, maka aku dapati qiyamnya seperti rokoknya dan sajdahnya. Dan i'tidalnya, itu ataf kepada qiyam. Aku dapati i'tidalnya fil rak'ati kasajdati. Aku dapati i'tidalnya fil rak'ati, yakni ba'da rak'ati, ba'da ruku', yang selepas ruku'. Aku dapati i'tidalnya selepas ruku', sama seperti sujudnya. Wa jalsatuhu bainas sajdatain, ini ataf pula kepada qiyamahu tadi. Dan aku dapati duduknya di antara dua sujud, dan duduknya, ini pun waw ni ataf kepada qiyamahu tadi belakang. Yani fawajadtu qiyamahu tadi kan ataf situ belakang, ataf situ belakang. Aku dapati sujudnya di antara taslim dan insiraf, di antara salam dan insiraf, selesai bersembahyang ataupun bangun pergi, qariban minas sawa, hampir sama. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, Musaddad mengatakan farak'atahu wa'tidalahu bainar rak'atain, farak'atahu wa'tidalahu bainar rak'atain, lalu rukuknya dan i'tidalnya di antara, dia sebut dua rakaat. Dua rakaat di sini bukan dua rakaat tu, tetapi di antara rukuk dan sujud. Itu maksudnya. I'tidalnya di antara rukuk dan sujud. Yang ni duduk i'tidal tu lah, berdiri i'tidal. Lalu duduknya fasajdatahu, fajalsatahu, fasajdatahu, lalu sujudnya dan jalsahnya, duduknya di antara dua sujud. Lepas pada i'tidal tu sujud dia tu, lepas pada sujud tu duduknya di antara dua sujud. Fasajdatahu, dan sujudnya. Lepas tu duduknya di antara taslim, di antara salam, memberi salam dan insiraf, selesai bersembahyang ataupun bangun daripada tempat sembahyang,
qariban minas sawa, hampir sama. Jadi kan kalau kita perhatikan lafaz hadis ni nampak peling sikit, orang kata peling sikit. Memanglah setengah-setengah ulama mengatakan telah berlaku waham dalam hadis ini. Selain daripada tashif, ada berlaku juga di dalam hadis ini. Selain daripada itu takdim dan takhir, ada juga berlaku dalam hadis ini. Begitu juga hadaf, pembuangan setengah-setengah perkataan, dan penambahan ziyadah setengah-setengah perkataan terdapat juga di dalam hadis ini, yang mana berbeza daripada hadis-hadis yang lain, menyebabkan dia jadi payah sikit. Lepas tu kita tengok ni dalam Badlul Majhul, muka surat 110, mana ada tu dia boleh tengok lah. Lepas pada dia kata qariban minas sawa' tadi, wa sajdatahu ma baina at-taslim wal insiraf qariban minas sawa'. Wa naqala Maulana Muhammad Yahya al-marhum an taqrir shaykhihi rahimahullah qawluhu fawajadtu qiyamahu karak'atihi wa sajdatahu karak'atihi wa sajdatihi wa sajdatihi begitu. Fawajadtu qiyamahu mula-mula karak'atihi wa sajdatihi, ay wajadtu kaqadri majmu'i rak'atihi wa sajdatihi aw karak'atihi wa kasajdatihi. Wa 'ala al-awwal huma mithlu al-qiyam wa 'ala ath-thani 'ala nisfihi, lakin lam yu'lam miqdaru ar-ruku' was-sujud 'ala at-tawjih al-akhir ayyuhuma atwal. Faqala wa i'tidalahu fi ar-rak'ah ay ar-ruku' kasajdatihi fa'ulima musawatuhuma. Wa amma idza urida musawatul qiyam likullin minha 'ala hidah فمعنى واعتداله في الركعة بمعنى من الركعة هو القومة، أي وجدت قومته كسجوده ووجدت جلسته بين السجدتين وسجدة سهوه لو وقع، لأنها الواقعة بين التسليم والانصراف من السواء. انتهى. Maulana Muhammad Yahya al-marhum, kata dia. Maulana Muhammad Yahya ni siapa? Ayah kepada Syekh Zakaria. Syekh Zakaria, ayah dia tu alim besar. Namanya Maulana Muhammad Yahya. Maulana Muhammad Yahya ni anak murid, ni dia kata daripada takrir syekhnya. Takrir ni dia kalau kita belajar di sana, di India dan Pakistan ni, kalau belajar hadis ni, tiap-tiap guru dia ada takrir dia. Tiap-tiap maulana tu, syekh hadis tu, dia ada takrir dia. Takrir dia ni dia syarah tu lah. Sepanjang dia mengajar tiap-tiap tahun tu, anak murid catat, lepas tu jadi satu buku. Lepas tu dia bertambah semula. Kalau dia mengajar 20 tahun lah boleh jadi beza sikit sebanyak. Dia tambah. Itu takrir dia panggil. Huraian dia lah. Takrir ni dia bukan semua. Takrir ni dia tepat-tepat, dia berasa perlu dihurai saja. Dia bukan seperti syarah. Tiap-tiap satu tu ada belaka. Tak. Takrir ni dia ambil tepat-tepat hak mustahak, hak penting-penting, hak muskil, hak payah. Itu takrir namanya. Jadi tok guru dia ni siapa dia? Syekh dia ni, iaitu namanya Rashid Ahmad, Maulana Rashid Ahmad Ganguhi. Orang Gangguh nama tepat, Ganguhi. Dia ni Rashid Ahmad Ganguhi ni, dua orang tu guru besar lah kalau di Darul Ulum Deoban tu. Selain daripada Qasim dan Nutwi, dia ni dia dua orang yang besar di Darul Ulum Deoban. Di peringkat awal dulu dia ni lah, dua orang ni lah yang menjadi tunggak kepada Darul Ulum Deoban. Ilmu-ilmu mana ada tu, dua orang ni orang penting. Jadi tok guru dia ni Rashid Ahmad Ganguhi. Kita tidak nak ceritalah dari segi sejarah dia, dari segi gapo tak apa beza dia dengan Qasim dan Nutwi, tidak nak.
nak bicara lagi sekarang ni, waktu dia panjang sejarah dia. Jadi Tok Guru dia ni, Rashid Ahmad Gangguhi ni, dia mengajar Bukhari, dia mengajar Tirmizi, dia mengajar lain-lain lagi. Semasa dia mengajar tu, anak murid dia tulis lah takrir. Hak dia hurai tu, hak dia hurai tu anak murid dia tulis. Di antara anak murid dia yang istimewa ialah Maulana Muhammad Yahya tadi, ayah kepada Syekh Zakaria tu. Itu anak murid dia yang penting, sehingga dia mengajar banyak kali, banyak tahun. Akhir sekali bila dia nak berhenti dah mengajar, dia kata tahun ni tahun akhir dia nak mengajar. Anak-anak murid orang lama panggil mari. Hak besar-besar tu lah, anak murid orang hebat-hebat tu dipanggil mari, duduk dalam majlis tu, catit molek sekali ni. Jadi hak tu, hak sekarang ni syarah Bukhari yang terkenal tu 10 jilid tu, Lami'ud Darari, itu adalah hasil daripada takrir Rashid Ahmad Gangguhi yang ditulis oleh anak murid dia Maulana Muhammad Yahya ni. Lami'ud Darari, dia bukan Lami'ud Darari tidak syarah Bukhari sebab Fathul Bari ke apa tu, tidak. Dia tidak ambil semua, dia ambil tempat-tempat yang mustahak saja, tempat-tempat yang rumit, yang sukar. Biasa-biasa tu dia tak sebut dah. Biasa-biasa. Hak tu 10 jilid syarah kepada Bukhari. Dan dia dalam tu tak ada dah matan Bukhari ni, tak ada. Matan Bukhari tak ada. Dia pakai ambil mana-mana. Moga Bukhari tu kitab dia maklum dah. Dia ambil bab ni, perkataan mana, ataupun ayat mana, hadis mana nak faham. Hak tu je. Kalaulah mana sekali dengan mata dia, besar lagi lah. Ini isi saja, takrir saja. Itulah yang dikatakan takrir. Jadi Maulana Muhammad Yahya ni tulis. Takrir tu dihurai dalam bahasa Urdu. Tetapi Maulana Muhammad Yahya inilah yang tulis dalam bahasa Arab. Takrir dia dalam bahasa Urdu ditulis, ditakrifkan, dijadikan Arab. Sehingga sekarang ni boleh kita dapatilah waktu Lami'ud Darari nama dia. Itu takrir tu. Sebab itulah takrir ni banyak. Takrir ni banyak. Syarah Bukhari saja tu berpuluh-puluh sana. Dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Arab ke apa tu. Takrir ni hampir-hampir setiap orang tu dia ada takrir dia. Gitu, mana banyak dah takrir. Kalau dikumpulkan semua takrir tu, ambil pilih hak mana hak beza daripada yang lain, dia jadi memang istimewa lah. Istimewa dari segi kajian, penemuan masing-masing itu. Kalau dikumpulkan sekali dan buat hak serupa tu, itu suatu yang istimewa. Tapi tak ada dibuat lagi sekarang ni. Macam takrir Tok Guru Anas ni, dia ada juga, ada takrir dia. Untuk syarah Bukhari ni ada juga takrir dia. Tirmizi ke apa, ada takrir. Dia kata gapo? Dalam takrir dia tu, gini dia sebut. Tadi kan dia kata, saya dapati qiyamnya seperti rukuknya dan sujudnya. Apa makna itu? Dalam takrir dia kata, yakni saya dapati qadar qiyamnya itu sama dengan majmuk, jumlah rukuk dan sujud dia, campur dua tu. Kot tu saya dapati qiyamnya, yakni qiyam untuk baca Fatihah tu lah. Qiyam semasa orang baca Fatihah, baca ayat tu, baca surah tu, qiyam tu sama dengan jumlah ataupun gabungan rukuk dan sujudnya. Gitu. Maknanya rukuk dia dan sujud dia tu kalau campur sekali, maka dia sama panjang, lebih kurang sama panjang dengan qiyam dia. Gitu maksudnya. Ataupun seperti rukuknya dan seperti sujudnya. Gitu. Ataupun seperti rukuknya dan seperti sujudnya ni, maksudnya qiyam dia tu sama seperti rukuk saja, sama panjang, ataupun sama panjang dengan sujud dia saja. Tiap-tiap satu. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Sama panjang dengan rukuk saja, atau sama panjang dengan sujud saja. Itu makna qiyam. Makna ada dua kemungkinan. Mengikut makna yang pertama, iaitu
Kedua-duanya mithlul qiyam. Yang ni rokok dan sujud itu jika digabungkan kedua-duanya sama panjang dengan qiyam dia. Kalau mengikut hak yang kedua, yakni sama dengan separuh qiyam tu. Sama dengan separuh qiyam itu. Begitu. Tetapi tidak diketahui kadar rokok dan sujud itu kalau mengikut pendapat hak yang kedua saat ni. Kemungkinan yang kedua saat ni. Hak mana? Hak lebih panjang? Tak tahu. Gitu. Tak apalah. Itu hak dalam takrir dia. Satu lagi hak makna lebih kurang sama ni. Qiyam dan rokok dia dan sujud dia. Satu seperti tadi makna dia. Yang keduanya dengan makna qiyam dia tu karaka'atihi wa sajdatihi. Qiyam dia tu sama, lebih kurang sama dengan qiyam hak kemudian. Makna qiyam dalam rakaat yang pertama lebih kurang sama dengan qiyam dalam rakaat yang kedua. Dan begitulah seterusnya. Lebih kurang panjang. Makna panjang tu nisbah tu antara sama-sama qiyam. Sujud dan rokok tu sama-sama sujud. Gitu maksudnya. Bukan qiyam tu sama panjang dengan rokok atau qiyam tu sama panjang dengan sujud, tidak. Jadi qiyam tu sama panjang, sama-sama qiyam. Sujud sama panjang dengan sama-sama sujud dalam rakaat lain-lain. Itu makna yang kedua. Boleh jadi juga makna begitu. Kalau kita pakai gini molek juga. Molek juga. Tapi seperti yang sudah kita baca sebelum pada ni kan, iaitu kalau mengikut riwayat Bukhari-nya, dia sudah suku dulu lagi. Suku dulu lagi. Hak tu moleknya. Selesailah kalau lagu tu. Baru ni malam baru ni kita sudah baca dah. Iaitu Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab istiwa'iz zahr fi ruku' min tariq Syu'bah qala akhbarana al-Hakam an ibni Abi Layla an al-Bara. Hadis ni juga, qala kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa baina as-sajdatain wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ma khala al-qiyama wal qu'uda qariban min as-sawa'. Ni kan paling jelas. Kalau ada jelas tak jadi celaru seperti tadi lah. Jadi rukuk Nabi, sujud dia, duduk antara dua sujud, dan bila dia mengangkat kepala daripada rukuk, selain daripada qiyam, hak baca Fatihah, baca surah tu, dan selain daripada qu'ud, hak duduk untuk tasyahud itu. Selain daripada tu, hak lain-lain tu lebih kurang sama. Hak dua ni kecuali tak sama hak ni. Maknanya hak ni lebih panjang. Hak qiyam tu lebih panjang. Hak qu'ud untuk duduk tasyahud itu, hak tu lebih panjang daripada sujud, daripada rokok tu. Hak kata sama panjang tadi, rokok, sujud, iktidal, duduk antara dua sujud, hak tu hak lebih kurang, hak sama panjang. Kalau tengok riwayat Al Bukhari itu daripada Barak ni juga, nampaklah jelas. Jelas apa yang dimaksudkan di sini. Kalau kita kira hak ni nampak macam sama panjang. Qiyam tu dengan rokok sama panjang. Qiyam tu dengan rokok. Adakah sama-sama Nabi SAW buat lagu ni? Tidak. Kalau kita tiba hak ni pun, kita kata boleh pakai lah hak ni pun. Makna dianya jarang-jarang ada Nabi SAW buat lagu tu. Artinya di qiyam dia tu ringkas sangat lah. Ataupun kalau qiyam dia tu tidak ringkas sangat, seperti biasa lah kita kata baca qul huwallah ke selepas Fatihah tu, maka dalam rokok tu dia baca tasbih lebih banyak, barulah jadi sama. Ataupun dalam sujud dia tu dia baca tasbih lebih banyak, ataupun duduk antara dua sujud, dan begitu juga pada ketika iktidal tu dia baca lebih banyak daripada hak biasa, sehingga jadi lebih kurang sama panjang dengan qiyam dia. Boleh juga kalau kita kata lagu tu. Tapi selalu ke lagu ni? Tidak selalu. Hak selalunya qiyam dan qu'ud untuk tasyahud itu lebih panjang daripada rukun-rukun yang lain. Hak tu hak biasa.
Jadi kalau kita terima hak ni pun sahih juga, tak ada jadi masalah kalau kita kata begitu, maka ini menunjukkan harus, boleh juga. Jarang-jarang ada Nabi buat gini. Lepas tu Abu Daud kata, Musaddad berkata, farak'atahu wa'tidalahu bainar rak'atain. Jadi istilah dia tu pun guna tu pun agak rumit. Maksud dengan rak'atain tu rukuk dan sujud. Jadi apa rukuk dan sujud tu orang panggil rak'atain? Itu termasuk dalam bab taglib, termasuk dalam bab taglib, sebab qamarain, umarain dan sebagainya. Jadi rak'atain bukan makna 2 rakaat kita faham biasa, rakaat yang pertama, yang rakaat yang kedua, bukan. Hak ni maksudnya di antara 2 rakaat, di antara rukuk dan sujud. Lepas tu sujud dia yang pertama. Lepas tu duduk dia di antara 2 sujud. Lepas tu duduk sujud dia yang kedua pula. Lepas tu duduk dia di antara bui salam dan insiraf. Duduk dia di antara bui salam dan insiraf. Qariban minas sawa, lebih kurang sama. Ni apa makna ni? Duduk dia antara bui salam dengan insiraf. Apa makna? Bui salam ni kan habis dah. Habis semaya lah kalau bui salam. Lepas tu insiraf tu apa yang sebut tu? Duduk lepas semaya tu, dalam sebahagian daripada semaya kok dia sebut tu. Ni duk cerita kok semaya ni, hak dalam semaya ni berarti kalau selepas salam tu insiraf, antara bui salam dengan insiraf tu lepas semaya dah. Apa perlu sebut sini? Apa perlu sebut? Apa maknanya? Atau maknanya selepas bui salam lepas tu insiraf tu mana? Bui salam pula ataupun tidak bui salam. Mengikut setengah-setengah ulama dalam masalah kalau sekiranya seseorang itu perlu sujud sahwi, mengikut setengah-setengah mazhab lah. Kalau mazhab Syafi'i, sujud sahwi ni tak kira masalah lagu mana pun sebelum bui salam. Tak boleh lah, tak boleh nak selesai lah hadis ni. Tak boleh nak selesai. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, dia sama-sama alik lepas pada bui salam baru sujud sahwi. Dia duduk sebentar tahiyat akhir tu, duduk sebentar tahiyat akhir, macam tak ada baca apa-apa lah, dia bui salam. Lepas dia bui salam baru dia sujud sahwi. Lepas sujud sahwi tu baru tahiyat. Lepas tu baru bui salam. Insirah tu mana bui salam. Gitu. Mana taslim? Duduk dia di antara taslim, bui salam dulu. Lepas pada tu sujud. Sujud sahwi. Lepas pada tu bangun. Dulu nak bui salam yang kedua pula. Insirah tu mana salam yang kedua. Selepas daripada sujud sahwi, selepas salam yang pertama. Mengikut mazhab Hanafi. Boleh lah, boleh pakai lah ni. Maknanya insiraf tu salam yang kedua, masih dalam semaya lagi, bukan di luar semaya. Jadi duduk antara taslim dan insiraf tu sama panjang juga dengan hak tadi. Dengan sujud, dengan rokok, dengan apa, lebih kurang sama panjang. Itu maksudnya. Kalau kita pakai gitu, berarti ini masih dalam semaya, cerita dalam semaya lagi. Jadi apa ya royak duduk selepas salam dan insiraf ni? Adakah sama-sama maknanya orang ni dia duduk selepas bui salam dan nak sujud sahwi? Adakah sama-sama? Jadi ini jika diandaikan seseorang itu ada kena sujud sahwi, lepas pada tu dia sujud sahwi selepas daripada salam. Lepas pada tu selama mana dia duduk nak bui salam yang kedua pun, mengikut setengah ulama yang kedua tu tak payah bui salam, insiraf gitu, pakai bangun. Itu pun ada. Dulu kita sudah bincang dah tu masalah sujud sahwi ni mana, waktu khilaf lagu mana, bincang dah tu. Jadi sana sudah sebut dah. Ada di antara mazhab tu mana tak perlu bui salam dah. Tak perlu bui salam selesai. Itulah makna insiraf. Itulah makna insiraf. Qariban minas sawa. Kalau kita kata insiraf ni makna selepas bui salam
artinya duduk Nabi SAW. Nabi SAW duduk. Selepas pada bui salam tu dia duduk. Tapi duduk ni bukan semaya dah. Dia duduk di tempat semaya dia lebih kurang selama tadi juga. Selama sujud, selama rokok, selama tu saja. Untuk apa dia duduk di situ? Untuk tunggu orang perempuan keluar dulu ke, pergi ke. Untuk tu. Jadi dia duduk tu selama mana? Selama tu. Tetapi hak ni nampak kurang sesuai sebab ia sudah di luar semaya. Sedangkan nak cerita sekarang, dia kata saya tengok Nabi dalam semaya. Dalam semaya, nak cerita dalam semaya. Maka Maulana Muhammad Yahya tadi, dia buat satu andaian yang lain. Ni hijau ulama-ulama hadis ni. Dia buat satu andaian yang lain, iaitu maksud taslim di sini bukan salam hak sudah semaya tu. Tak. Taslim di sini salam hak dalam semaya. Assalamu alayka ayyuhan nabi tu. Situ. Assalamu alayna wa ala. Tu salam. Salam tu duduk di antara salam dia dan insiraf. Insiraf tu anda bui salam, nak berhenti habis semaya. Antara salam dengan apa ni? Sudah semaya. Insiraf tu maknanya bui salam. Jadi bui salam taslim ni bukan bui salam untuk sudah semaya tu, tidak. Hak baca dalam tahiyat tu. Jadi kan dalam tahiyat tu at-tahiyatul mubarakatu ataupun at-tahiyatu lillahi wassalawat, tak kira lah baca tu. Lepas pada tu assalamu alayka. Assalam itu antara assalam itu dengan sudah semaya, yakni assalamualaikum untuk sudah semaya, serupa dengan sujud selama tu juga. Selama juga dengan selama apa ni rokok tu juga sama panjang juga kira-kira. Antara bui salam tu assalamu alayka ayyuhan nabi tu dengan sudah semaya. Insiraf ni maksudnya sudah semaya, yakni bui salam untuk menyelesaikan semaya, untuk menghabiskan semaya, menyudahkan semaya. Kalau kita pakai hak ni, maknanya adalah semaya lagi juga. Ada beberapa pendapat kata tu. Lepas tu Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri. Khalil Ahmad Saharanpuri Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri ni tok guru kepada Syekh Zakaria. Maulana Muhammad Yahya tu ayah dia, ayah Syekh Zakaria. Khalil Ahmad Saharanpuri syarah kepada kitab ni Abu Daud ini, dia tok guru kepada Syekh Zakaria. Dan dia memanglah seorang yang hebat lah. Seorang yang hebat lah. Di antaranya kerja dia yang besar, di antaranya apabila puak-puak berelui, puak-puak sesat di sana menimbulkan fitnah. Dia kata puak-puak Deobandi ni, ulama-ulama Deobandi ni sesat. Banyaklah perkara-perkara dia taburnya. Pergi di Mekah dia sebarlah betul. Maka terkejutlah. Jadi orang-orang di sana minta penjelasan. Ulama-ulama Mekah, ulama-ulama Arab minta penjelasan. Macam mana sebenarnya? Jadi ulama-ulama di India ni, ulama-ulama Deoband ni mesyuarat bincang, kita kena jawab. Jadi bincanglah. Lepas tu yang ditugaskan menjawabnya ditulis dalam bahasa Arab. Inilah Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri. Dia tulis satu buku kecil menceritakan akidah ulama-ulama ahli sunnah apa ni Deobandi ni, ahli sunnah wal jamaah, macam mana akidah dia. Yang hak kata salah tu bila mereka baca tengok, oh tak ada salah, serupa dengan kita, tak ada gapo. Hak ni lah betul. Gitulah cerita. Dia yang tulis. Nama kitab itu Al-Muhannad Alal Mufannad. Nama kitab. Ditulis oleh Khalil Ahmad Saharanpuri. Dan dia banyak juga menulis. Di antara buku dianya Mitraqatul Karamah ala Mir'atil Imamah. Tukul keramat. Mitraqah itu mana tukul. Tukul keramat untuk memukul cermin imamat. Imamah ni dia lawan Syiah lah. Syiah kuat pada masa tu. Jadi orang Syiah tulis kitab.
mir'atul imamah. Mir'at mana cermin imamah. Bukan duk cara ke imam-imam ni kan, dia penting benar tu. Jadi Khalil Ahmad tulis kitab, tapi hak ni dalam bahasa Urdu, Mitraqatul Karamah ala mir'atil imamah. Kena tuku tu hasil lebul. Pada gitulah kiranya cermin tu. Buat cermin jadi apa nak? Kena tuku. Dia juga yang tulis. Dan banyak lagi tulisan-tulisan dia yang lain. Tulisan-tulisan dia yang lain yang ada dengan Nana, sajalah nak sebut. Oleh kerana bulan ni bulan Maulud, apa panggil kan? Dia di antara ulama besar India yang menentang habis-habisan Maulud. Dan dia kata Maulud ini bid'ah. Dia ni pengarang kepada Badlul Majhud ni. Ini satu bid'ah. Dia kata. Dan tidak ada asasnya dalam agama. Dia tentang habis-habisan. Hujah orang tu dia jawab. Ada buku dia namanya Barahin Qati'ah dalam bahasa Urdu. Ada. Buku tu ada dengan anak belaka tu ada. Barahin Qati'ah. Dia kata jelas. Jadi orang-orang buat sekarang ini adalah satu perkara bid'ah. Dalam buku itulah Barahin Qati'ah. Jadi banyaklah dia mengarang. Dia kata, Khalil Ahmad kata, ketahuilah bahawa hadis ini telah dikemukakan oleh Muslim daripada riwayat Hamid bin Umar dan Abi Kamil. Saat ni kan Imam Abu Daud riwayat daripada Abu Kamil juga. Riwayat daripada Abu Kamil juga. Imam Muslim pun riwayat daripada Hamid bin Umar dan Abu Kamil juga. Apa bezanya dengan riwayat ni? Kalau kita tengok Muslim tu clear lagi. Clear lagi. Tidaklah jadi bercelaru macam riwayat Abu Daud ni. Walafzuhu, lafaznya begini. Fawajadtu qiyamahu farak'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu baina as-sajdatain fasajdatahu fajalsatahu ma baina at-taslim wal insiraf qariban min as-sawa'. Jelas kalau hak ni terang benar. Terang. Tak ada jadi peling-peling supaya hak ni yang kita baca dalam Abu Daud. Saya dapati, kata dia, qiyam Nabi, lepas tu rokoknya, lepas tu i'tidalnya, selepas rokok, lepas tu sujudnya, lepas tu duduk di antara dua sujudnya, lepas tu sujudnya pula, lepas tu duduknya di antara taslim dan insiraf hampir sama. Terang kan tu? Tak ada pelik-pelik kalau dalam riwayat Muslim. Sebab itulah ulama hadis dia kalau nampak pelik, dia tengok lain. Tengok lain, baru nampak mana hak jadi bercelaru tu sebab apa jadi bercelaru, sebab apa jadi pelik. Dia boleh tahu. Lepas tu dia kata Imam Nasai dalam Sunan Nasai hadis ni juga, tapi min tariq Amr bin Aun. Dia kata haddatsana Abu Awanah bihadha sanad qala. Barak juga, hadis Barak juga. Barak kata ramaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi fawajadtu qiyamahu wa rak'atahu wa i'tidalahu ba'da ar-rak'ah fasajdatahu fajalsatahu baina as-sajdatain fasajdatahu fajalsatahu baina at-taslim wal insiraf qariban min as-sawa'. Terang juga, dia pun terang juga. Tak ada peling-peling seperti tadi. Saya dapati qiyamnya, rokoknya, i'tidalnya selepas rokok dan sujudnya, lepas tu duduk antara dua sujudnya, lepas tu sujud pula, sujud yang kedua maksudnya, dan duduknya di antara taslim dan insiraf qariban min as-sawa'. Saya dapati hampir sama. Hampir sama. Wa akhrajahu aidan, kata dia. Hadis ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya min tariqi Affan. Mana hak bawah tu sanak lagu lain, atas pergi naik serupa. Qala haddatsana Abu Awanah, lafaznya seperti hadis Muslim tadi. Fayustadallu bihadhihi al-ahadith, maka dapat difaham, disimpulkan daripada hadis-hadis ini, hadis Muslim, Nasai, Musnad Imam Ahmad, bahawa apa yang dikemukakan oleh Abu Daud daripada lafaz Abi Kamil waqa'a fihi al-ghalat wat tashif. Itu dia benarnya. Telah berlaku kesilapan dalam riwayat Abu Kamil ni dalam Abu Daud. Tapi riwayat Abu Kamil dalam Muslim tidak lagu ni. Tidak lagu ni, molek. Tidak bercelaru ke ni? Apa? Fa inna kullahum, semuanya sebut jalsah
duduk antara taslim dan insiraf. Abu Kamil kata sujud antara taslim dan insiraf, padahal duduk. Tengok dalam riwayat Abu Daud ni, Abu Kamil meriwayatkan dan duduknya dan sujudnya di antara taslim dan insiraf. Hak tu jadi celaru tadi tu. Padahal orang lain riwayat dan duduknya duduknya antara taslim dan insiraf. Abu Kamil kata sujudnya antara taslim dan insiraf. Macam mana sujud pula antara taslim dan insiraf tu? Sujud apa pula? Hak tu yang andai tadi, kalau ada sujud sahwi. Andai tadi. Sebab nak pakai, kalau kira nak pakai jugalah hadis Abu Kamil hak riwayat Abu Daud ini, sujud apa antara taslim dan insiraf tu? Kalau kita kata taslim tu maknanya bui salah, sudah semaya. Lepas tu sujud apa lagi? Dah selepas bui salah dah. Dan insiraf tu maknanya apa? Makna insiraf tu masih dalam semaya, kau di luar semaya, tak ada makna. Pening. Tapi kalau kita tengok orang lain kata duduk Nabi SAW di antara taslim dan insiraf, bukan sujud, duduk. Jadi ini adalah kesilapan dalam riwayat ini. Kesilapan dalam riwayat ini. Sebab dia gini, kadang-kadang hadis ini sanad dia sahih, orang boleh belakang, tapi bukan bermakna orang yang perawi yang sahih, perawi yang thiqah, perawi yang biasanya hujjah, mana dia tidak melakukan kesilapan. Itu benda. Buktinya ni jumpa dah lah. Setengah-setengah orang dia kata apa yang kata lagu tu pula. Dia tidak faham. Dia manusia biasa kan. Dia boleh terlupa, dia boleh tersasul, dia boleh tersilap, dia boleh berlaku. Padahal Abu Kamil ni sendiri riwayat dalam Muslim tak lagu tu. Boleh jadi ketika dia riwayat kepada Muslim, dia ingat molek. Hak ni ketika ni dia celaru. Ataupun Abu Daud yang celaru. Dalam kitab ni sendiri sebut. Dalam kitab ni sendiri sebut. Boleh jadi Abu Daud yang celaru. Sebab apa? Ada dalil dia, ada qarinah yang menunjukkan mungkin Abu Daud yang celaru. Sebab dia kata, cuba kita perhati. Haddatsana Musaddad wa Abu Kamil dakhala hadithu ahadihima fil akhar. Dia kata hadis masing-masing itu bermasuk-masukkan ke dalam hadis yang seorang lagi. Hadis hak ni masuk dalam hak ni, hadis hak ni masuk dalam hak ni. Jadi hadis Abu Kamil dengan Musaddad ini masuk. Tak tahu hak mana sah Abu Kamil, hak mana sah Musaddad. Jadi boleh jadi bercelaru di situ. Kerana Imam Abu Daud buat masuk. Hak mula-mula tu dia sebut hak ni Musaddad kata ramaktu Muhammadan. Hak tu dia ingat molek, jelas molek. Lepas tu dia kata Abu Kamil kata Rasulullah. Tu jelas molek. Lepas pada tu mana dia ada sebut? Hak tu dia kata dia royak dah. Hak ni hadis ni capur ni masuk sekali ni. Jadi masuk sekali ni hak Abu Kamil saja. Kau Musaddad. Kalau hak Abu Kamil saja dalam riwayat Muslim tidak lagu ni. Pas apa dia yang kata masuk ni? Abu Daud lah. Abu Daud lah. Maknanya kekeliruan ini berlaku pada Abu Daud. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia kata hak ni Abu Kamil pun tidak salah dia, Abu Daud pun tidak salah dia. Nak pelepah demo dua ni. Letak atas tekuk orang lain. Dia kata siapa dia? Nusah. Boleh jadi penyalin ni yang salah. Ni salah. Tak tahu siapa ni hak sebenarnya. Hak sebenarnya salah siapa? Sama ada kita kata penyalin tu orang tak pakar ke? Orang molek juga. Abu Daud molek, Imam Abu Daud. Abu Kamil tak molek. Kalau kita terima, tak kira lah kita andaikan kesalahan tu boleh berlaku pada mana-mana siapa. Apa salah? Manusia boleh tersalah. Tidak Abu Daud ni hafiz pun hafiz Quran tu tak salah baca. Ada ketika salah. Dan betul. Apatah lagi hadis. Hak Quran tu ada juga tersasul. Padahal dia hafiz. Lagu betul lah. Sekala dulu ingat sama. Tahun ni sembahyang tarawih sakok situ. Sekala tak sakok. Ada nak awan manusia. Lagu tu lah. Tak pelik. Sebab itu di sini dia sebut fahadha ghalatun fi, silap
Walaupun setengah-setengah syurah, setengah-setengah pensyarah hadis ni, dia kata hak maksud Abu Kamil tu dalam riwayat dia tu, sujud sahwi lah. Seperti kita kata tadi. Sebab tu yang kata sujud sahwi. Lepas tu orang ni kata sujud sahwi guana lepas beri salat. Ia mengikut mazhab Hanafi kan lepas budak beri salat. Kalau mengikut mazhab Syafi'i memanglah muskil. Sebab tu kita kata dah tadi. Kalau mengikut mazhab Syafi'i memang muskil. Hadis ni tak lagi. Tapi kalau mengikut mazhab Hanafi, mengikut riwayat Abu Kamil, kalau kita kata sujud di antara taslim dan insiraf pun masih boleh pelepah lagi. Sebab apa? Sebab dia terima sujud sahwi tu selepas beri salat. Mengikut dia. Gitu. Hak asal riwayatnya wasajdatahu wa jalsatahu ma baina at-taslim wal insiraf. Gugur lafaz wajalsatahu. Gugur situ. Terjatuh situ lafaz fasajdatahu. Wasajdatahu wa jalsatahu. Sepatutnya sajdatahu tu ada. Jadi jalsatahu tu hilang. Adanya sajdatahu. Wasajdatahu ma baina at-taslim wal insiraf. Sepatutnya lepas pada wasajdatahu tu wa jalsatahu. Gugur jalsatahu dalam riwayat ni Abu Kamil dalam Abu Daud. Begitu juga masuk kaf pada rakaatihi, karakaatihi, wa kasajdatihi. Masuk kaf situ tu. Itu ziyadah pula. Ziyadah pula. Begitu juga sebut sajdatahu selepas rakaatahu tu. Semuanya itu waham, kata dia. Waham. Sukut, taghyir, berubah, takdim, takhir, ziyadah, nuqsan ada berlaku dalam hadis ni. Hak tu yang jadi pelik. Hak tu yang jadi pelik. Lepas tu kita kata hadis ni lagu mana? Setengah-setengah orang yang tidak faham, dia kata ana ni payah nak sahih. Dalam Abu Daud pun banyak tidak sahih. Banyak dhaif. Ana kata memang pun dah kalau Abu Daud sendiri kata dhaif, kita nak kata sahih lagu mana? Ada hak lagu tu kan, ada hak lagu tu. Ada juga hak tidak lagu tu. Orang hak tidak mengaji molek dia tak faham. Misalnya riwayat ini. Kita nak katakan riwayat sahih ke dhaif? Kalau kita tengok dari sudut sanad sahih. Tapi kalau kita tengok dari sudut matan tidak sahih. Itulah. Sebab apa tidak sahih? Bercanggah dengan riwayat lain. Orang panggil syadz riwayat lagu ni. Riwayat yang syadz dia tidak sahih juga. Apabila perawi-perawi yang sahih orang molek, tapi riwayat dia tu bercanggah dengan riwayat-riwayat lain. Hak sahih. Setara dia juga atau lebih lagi daripada dia. Hak lain lagu lain. Hak ni lagu ni. Jadi matan dia tu, isi dia tu tidak sahih. Tapi sanad dia sahih. Boleh jadi. Boleh jadi hadis macam hak ni. Hak ni nak katakan tidak sahih. Matan dia, sanad dia sahih. Lepas tu tak ada kau. Sanad matan dia hak sahih ada hak dalam Muslim. Hak tu hak betulnya. Barulah tidak jadi celaru lagu ni. Riwayat Abu Kamil juga. Riwayat Abu Kamil juga. Hak dalam Muslim, hak dalam gapo tu riwayat Abu Kamil juga. Jadi hak tu hak lebih terang. Hak tu hak orang-orang lain riwayat. Adapun hak riwayat Abu Daud ni dia jadi bercelaru. Sebab itu kalau kita tengok syarah ni, dia sebut gini. Hak ni berlaku taghyir, berlaku sukut, takdim, takhir, ziyadah, nuqsan, ada berlaku di dalam hadis ni. Dan semua ni menyebabkan sesuatu hadis itu jadi dhaif. Sesuatu hadis itu jadi dhaif apabila ia bercanggah dengan hak lain. Ya kita tahu dia ni kurang, dia ni jadi lebih sini, dia ni jadi gini-gini. Kita tahu mana tengok riwayat lain lah. Boleh jadi kata dia. Ni kata Khalil Ahmad. Abu Daud sebutkan hadis Musaddad selepas ni. Qala Abu Daud, qala Musaddad rak'atahu wa i'tidalahu baina ar-rak'atain fasajdatahu fajalsatahu baina as-sajdatain fasajdatahu fajalsatahu baina at-taslim wal insiraf. Ni lafaz Musaddad. Boleh jadi dia mari hak ni kata dia untuk mengisyaratkan kepada wahamnya
riwayat Abu Kamil. Itu tujuan dia. Mana riwayat Abu Kamil ini waham. Hak riwayat Musaddad itu hak tu hak betul, serupa dengan hak lain. Boleh jadi Abu Daud mari dengan kata dia, di bawah kata dia qala Abu Daud, itu dia nak riwayat dalam riwayat Abu Kamil itu ada waham. Tu tujuan Imam Abu Daud mari riwayat hak dia kata qala Abu Daud, qala Musaddad. Tu tujuan dia. Tetapi masalahnya kalau kita kata Imam Abu Daud maksud nak riwayat dengan dia kata qala Musaddad, itu nak riwayatnya waham telah berlaku kepada Abu Kamil. Muskilnya yang jadi masalahnya kalau kita tengok riwayat Muslim, Abu Kamil tu juga masalahnya. Abu Kamil tu juga meriwayatkan daripada Abi Awanah. Faqala Abu Kamil an Abi Awanah wa qala Hamid haddatsana Abu Awanah dalam Muslim. Kemudian dia mari hadis. Dia tak ada sebut ikhtilaf pada lafaz kedua-duanya. Bahkan zahir siaknya menunjukkan mereka sepakat di atas lafaz ini yang serupa dengan hak Musaddad ni. Serupa. Jadi bagaimana kita nak kata siak Abi Kamil dalam Abu Daud ini menyalahi siaknya di sisi Muslim? Nak pelepah hak ni muskil, kata dia. Nak pelepah hak ni. Sebab Abu Kamil dalam Muslim tak ada lagu ni. Serupa dengan Musaddad. Wa tafassi an hadzal iskal indi sa'bun, kata dia. Bagi saya susah nak pelepah ni, kata dia. Allahumma illa an yuqal, kecualilah kalau kita katakan Allahumma illa an yuqal, kecuali kalaulah kita katakan Abu Kamil ketika dia meriwayatkan hadis kepada Muslim, dia ingat molek hadis dia tu kana hafizan lahu farawahu ala wajhi, dia riwayatkan kepada Muslim tepat, dengan tepat. Thumma ba'da dhalika, lepas pada tu bila dia riwayat kepada Abu Daud, nasiyahu, dia terlupa riwayat dia ni. Farawahu bil makna, dia pun meriwayatkan dengan makna. Di situlah berlaku kesilapan apabila dia meriwayatkan dengan makna. Hak dia riwayat kepada Muslim itu riwayat bil lafz. Hak dia riwayat kepada Abu Daud ni riwayat bil makna. Ketika dia meriwayatkan bil makna ni, dia ada terlupa di situ Abu Kamil. Kecuali kalau kita katakan gitu. Kata Syekh Khalil Ahmad, wa yumkinu ni ana sebut kepada orang yang tidak faham, orang yang tidak faham, orang yang tidak mengaji, dia duduk muskil. Dia kata macam mana kita ni kata dalam Abu Daud ni ada gini banyak, tidak beres lah. Kita kata dia duduk muskil. Padahal kalau baca syarah mana-mana tengok ni, kemungkinan itu ada. Apa salahnya kalau kita sebut misalnya sini, ni syarah besar ni, seluruh dunia pakar. Dia kata apa? Wa yumkinu an yakuna al-wahm wal ghalat min al-musannif Abi Dawud. Tadi kita andaikan kesilapan itu berlaku pada Abu Kamil, tapi boleh jadi juga waham dan kesilapan ini berlaku daripada musannif Abu Daud sendiri, kata dia. Kesilapan sebagaimana dalil dia tu ada daripada kata dia mula-mula yang anda sebut tadi, dakhala hadithu ahadihima fil akhar, yakni dia tidak ingat lafaz salah seorang daripada dua tu masing-masing tu dengan tepat sehingga masuk dalam itu sekali. Dia tidak ingat mula. Lepas tu dia nyatakan, dia sukukan lafaz Musaddad daripada lafaz Abi Kamil, fakhtalatu alaih. Di situlah jadi celaka. Dia nisbahkan lafaz Musaddad kepada Abi Kamil dan lafaz Abi Kamil kepada Musaddad. Situlah yang jadi celaka. Hak sebenarnya siap yang dia kata kepada, yang dia hubungkan kepada Abi Kamil itu adalah siap Musaddad. Gitu. Tak apalah. Itu kalau itu terlalu seni lah dari segi perbahasan hadis ni. Tak apalah. Lepas pada tu Imam Nawawi, ni kita ambil kesimpulan Imam Nawawi buat daripada hadis ni. Dia kata apa? Dalam hadis ni ada dalil menunjukkan bahawa takhfif qiraat, ada kalanya boleh kita ringkaskan bacaan dalam qiyam kita tu, baca pendek boleh, sehingga kira-kiranya kalau rokok tu pun
lebih kurang sama dengan qiyam kita. Tasyahud takhfif qiraat, yang baca dalam qiyam itu pendek, dan baca tasyahud itu pun pendek juga, dan panjangkan tumakninah dalam rukuk dan sujud itu. Jadi sehingga jadi lebih kurang sama panjang. Boleh lagu tu, harus molek ke? Tidak molek, kena buat semua tak molek. Jadi hak Nabi SAW tunjuk ni kadang-kadang untuk menunjukkan harus saja. Boleh kalau nak buat jarang-jarang mungkin boleh, kerana ada keadaan-keadaan tertentu mungkin boleh. Gitulah. Dan pada ketika i'tidal daripada rukuk dan pada ketika sujud itu panjang sikit tu, biar jadi lebih kurang sama panjang dengan qiyam. Baca Fatihah, lepas tu baca qad qul huwallah, kalau kita kata sekadar tu. Jadi rukuk tu pun tasbih gapo tu panjang, tumakninah dalam tasbih tu panjang lama, lebih kurang sama panjang dengan baca tadi. Boleh kalau nak buat lagu tu boleh. Lepas tu dan katanya qariban minas sawa, menunjukkan bahawa sebahagian daripadanya ada panjang sikit daripada sebahagian yang lain. Bukan makna sama panjang betul tepat 100% je. Qariban minas sawa, hampir sama. Hampir sama ni tidak mesti sama 100% sama betul tak. Jadi hampir sama. Jadi hak tidak sama sikit, hak alah panjang sikitnya, iaitu masa qiyam tu lah panjang sikit. Masa tasyahud tu panjang sikit, tapi tidaklah panjang benar. Wa'lam, dia kata Syekh Khalil Ahmad pula, ketahuilah kata dia, bahawa hadis ini mahmulun ala ba'dil ahwal. Kita kena pakai untuk setengah-setengah keadaan, bukan semua ni Nabi SAW buat lagu ni. Wa illa faqad thabatat al ahadith as-sabiqah. Kalau nak kira banyak dah hadis-hadis sebelum pada ni menunjukkan panjangnya berdiri Nabi SAW tu, qiyam dia tu lama. Dan Nabi SAW baca dalam subuh antara 60 hingga 100 ayat. Jadi mana nak sama panjang dengan rokoknya kalau lagu tu, nak sama panjang dengan sujud berapa puluh kali benar nak baca tasbih tu dalam rokok sujud tu. Kalau nak suruh sama panjang semua kan, hak dalam sembahyang subuh hak baca 100 ayat tu pun rokok dia nak sama panjang, tidak dia. Hak ni jarang-jarang lagu ni. Hak skalanya supaya kita tengok dah lah lepas dah. Hak qiyam tu lebih panjang, tasyahud lebih panjang. Dalam zuhur Nabi SAW baca Alif Lam Mim As-Sajdah. Dan ada sebut dalam hadis hak lepas dah sudah jumpa dah, bila iqamah untuk sembahyang tu, orang hak pergi ke bakit qada hajat sana, lepas tu mari ambil air sembahyang, lepas tu masuk dalam masjid, dah lagi rakaat yang pertama. Dah lagi rakaat yang pertama. Maknanya qiyam tu lama. Kalau lah qiyam tu selama tu, takkan rokok tu selama tu pula lebih kurang sembahyang khusus pula jadinya. Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Ni jaga-jaga. Dan Nabi SAW dalam sembahyang maghrib baca Tur dan Mursalat, panjang juga tu. Dalam Bukhari sebut A'raf, surah A'raf dan surah-surah seumpama ini. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW selalu memanjangkan qiyam. Memanjangkan qiyam hak biasa. Mengikut waktu lah, mengikut waktu. Hak paling panjangnya subuh lah, paling panjang. Hak kita duduk hadap ni, hadis hak kita duduk hadap ni menunjukkan pada jarang benar pada ketika tertentu. Apalagi kalau kita mengambil kira riwayat Bukhari, riwayat ni juga dia kata ma khalal qiyam wal qu'ud, kecuali ataupun tak kira qiyam dan qu'ud, sebab hal tu lain, tidak sama tu. Kalau ni teranglah lagu tu. Tak apalah, habislah situ. Bab salatu man la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Apa kayanya ni bab lain ni? Bab lain.
Ni balai apa kena berhenti sekat tu lah. Boleh baca pun tak lagi dah ni. Sekat tu dah. Allah.